Okay, right. Hari ini awak akan ceritakan sebuah kisah seram, kisah benar daripada awak untuk diceritakan kepada penonton seorang diri, hanya ditemani oleh cahaya lampu dan juga kamera sahaja. Jadi saya tinggalkan awak dekat sini dan awak boleh start cerita kisah seram dari awak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Hakim dan saya nak cerita pasal saya punya experience dengan gangguan makhluk halus. Kisah dia bermula masa dekat college, zaman diploma dulu. Kita orang SEM 1 dengan SEM 2, kita orang duduk dekat dorm yang diorang sediakan. Dorm tu masalahnya dia bukan hostel yang spesifik untuk college, tapi dia macam rumah sewa lah. Kita orang punya rumah penthouse kat atas sekali. Satu rumah besar, 20 orang boleh muat. Atas sekali, so kita orang punya bumbung yang rapuh lah. Dia bukan bumbung macam simen. Dia rapuh sikit. Dan kat atas tu ada rekahan. Dia dah lama dah. Bangunan tu dah lama dah. Satu hari ni, kita orang dah banyak dah macam student-student kat situ yang selalu macam komplain ada gangguan. Tapi kita tak pernah ambil serius lah benda tu. So, jalan je. Tapi satu hari ni, kita orang masa tu malam Jumaat, ada seorang kawan saya, nama dia Taufik. Dia duduk dekat hostel depan saya punya hostel. Tapi dia punya batch lambat sikit. So dia macam sikit lah orang kat rumah tu. Biasanya 20 orang tapi rumah dia sikit. So bila malam Jumaat, esoknya tak ada kelas, semua orang balik kampung. Dia seorang tak balik kampung. Dia duduk dekat rumah tu seorang-seorang. So kita orang dah habis tengok cerita seram, tiap movie dekat laptop ramai-ramai. And dah habis tengok cerita seram, semua takut lah. So yang kawan saya tinggal seorang tu, dia takut nak balik rumah dia. Kita orang cakap kat dia, tidurlah dekat bilik kita orang. Boleh satu bilik ada 4 katil, dua double decker. So dia tidur kat tengah. So bila dia tidur kat tengah tu, dia komplain lah, dia kata dia kena kacau. Tapi ni dah masa dah berlalu, so sekarang ni dah pagi. Pagi dia cerita dekat kita orang, malam yang dia tidur kat tengah-tengah kat atas lantai, ada tilam, ada orang usik kaki dia, ada orang bisik-bisik telinga dia. Bila dia kena tu, dia penakut sikit. So dia kena macam tu, dia gelabar. Dia gelabar, dia tutup muka dia pakai selimut. Lepas tu lagi benda tu kacau, lagi dia takut. Dia tak nak buka selimut tu. Dia duduk diam-diam kat dalam selimut tu. Yang 4 orang yang tidur dekat katil sebelah-sebelah dia cerita, kita orang pun rasa macam ada benda kena kacau semalam. So ada seorang ni dalam kalangan 4 orang tu, dia tak percaya hantu. Dia tak percaya benda-benda gaib ni. So dia riak lah sikit, dia kata mana benda-benda macam tu. Dia siap jerit kuat-kuat, dia cabar benda tu. Malam yang kawan saya kena kacau tu, yang seorang yang tak percaya tu, dia cakap lah, dia orang pagi esok dia ada kelas pukul 8. So masa pukul 7.30 tu, kawan saya yang tak percaya dengan hantu ni, dia kejutkan kawan yang tengah tidur atas lantai tu. Dia kejutkan, tapi yang tidur atas lantai tu tak bangun. Dia lagi kuat kawan saya tarik selimut tu, lagi kuat dia tahan selimut. So dah give up dah nak pukul 8, dia pergi kelas dulu, dia tak nak lambat. Bila kawan saya yang tidur atas lantai tu dengar benda tu, dia cakap lah, masalahnya malam semalam lepas main subuh dia balik rumah dia dah. So pagi esok lepas kita orang semua dah cerita kejadian tu, yang kawan saya dah cakap dah dia dah balik sebelum subuh. So yang kawan saya kejutkan, apa yang kawan saya kejutkan masa pukul 7 tu bukan dia. So lepas kita dengar tu, kita orang dah macam okey lah, kena panggil lah warden sebab benda ni dah bukan lawak dah. So bila warden datang, dia bawa MPP semua. Semua tengoklah rumah tu macam mana, semua inspect lubang dekat atas bumbung semua tu. Tapi dia kata tak ada apa-apa. And ada seorang MPP ni, dia claim yang dia ada deria ke-6. Dia cakap ada tanda-tanda. Sebelum insiden malam tu, selalu kita orang dengar bunyi merangkak-rangkak dekat atas bumbung tu. Macam dia bukan macam manusia, dia macam binatang. Kita tak tahu kucing ke musang ke, sebab dia bunyi cakar-cakar. Ada rekahan dekat atas tu. Kita orang selalu buat macam lawak-lawak jenaka, akan ada benda keluar dari rekahan tu. Tapi malam selepas kejadian tu berlaku, kita orang tengok dekat rekahan tu,
dah jadi lubang. Lubang tu cukup besar untuk orang lepas. And then lepas insiden kita orang check rumah tu, saya duduk dekat rumah sewa tu pun macam setengah tahun. Sepanjang setengah tahun tu tak ada apa-apa gangguan, alhamdulillah lah. And tu lah, tu satu experience yang saya pernah kena dengan makhluk halus. Alright, conclusion saya pada cerita ni ialah saya tak cerita benda ni dalam the main story, tetapi kita orang punya perangai macam orang-orang biasalah, budak-budak student yang masih muda lagi. Kita orang gila-gila sikit, kita orang jerit-jerit dalam rumah tu. Moral of the story is kita kena hati-hati dengan tempat yang kita pinjam. Tak semestinya kita duduk dekat tempat tu, kita duduk menetap je, kita ada ownership dekat tempat tu. Kita kena hati-hati sebab kita dah kongsi benda tu dengan orang yang sebelum ni dan akan dikongsi oleh orang yang selepas kita. Terutamanya hostel, dorm, hotel dan lain-lain.